Penanaman sayur bayam yang dapat memberi keuntungan. Selain itu, sayur bayam boleh diinovasikan untuk pelbagai jenis masakan berkhasiat. Gula kabung, rasa asli manisnya cukup menyelerakan. Diusahakan oleh usahawan wanita ini yang dapat membuka ruang pekerjaan kepada penduduk setempat. Penternakan udang bela, sesuatu yang menarik untuk dipelopori oleh golongan wanita. Seni sulam tangan daripada minat, hasil kreativitinya boleh dijadikan pendapatan sampingan. Mudah dan ringkas, perniagaan cilik kisar yang hanya dilakukan di rumah. Bayam sejenis sayuran berdaun yang mudah didapati di negara ini. Terdapat dua jenis bayam yang sangat popular di Malaysia, iaitu bayam hijau dan bayam merah. Biasanya sayuran ini hanya dimasak tumis air sahaja. Umum tidak mengetahui penanaman bayam yang dapat memberi pulangan menguntungkan. Ladang ni lebih kurang dalam 40 tahun. Jadi saya bersama Uncle Oisam, kami menguruskan ladang ni lah sama-sama. Penanaman bayam ni agak senang. Daripada tanam dah sampai menuai kami masa dalam sebulan. Itu pun bergantung pada cuaca lah. Proses menanam sayur bayam tidak rumit seperti tanaman yang lain. Tanah pasir yang sudah digembur, kemudiannya akan ditaburkan biji benih yang berkualiti premium. Setelah itu, baja organik ditabur bagi memberikan nutrien kepada biji benih. Bayam merah dan hijau ni kita tahu kan dia penuh dengan vitamin. Okey, lepas kami menuai ni, kami akan basuh sayur tu supaya bersih. Lepas tu kami akan packing dan hantar ke pasar borong. Meskipun baru berusia 26 tahun, mengusahakan ladang sayuran menjadikan Aslam tidak takutkan cabaran. Baginya, melakukan apa yang diminati adalah suatu kepuasan di samping membantu ekonomi keluarga. Sayur bayam yang sudah dipetik akan dibasuh bersih dan kemudiannya diagihkan di pasar-pasar borong sekitar Lembah Kelang. Seronoknya menanam sayur kat sini bukan apa sebab dapat berbudi pada tanah, dapat hasil yang cantik lah, boleh menambah pendapatan rezeki. Berdasarkan Jabatan Pertanian, TKPM Hulu Yam Hulu Selangor ini mempunyai keluasan bertanam seluas 131.25 hektar. Pengeluaran hasil sayurannya adalah sebanyak 17,300 tan metrik setahun dengan nilai pendapatan yang tinggi. Harapan saya dapat besarkan lagi lah kebun sayur ni. Kami dapat memasarkan ke peringkat yang lebih tinggi lah. Saya galakkan anak muda seperti saya ni dapat belajarlah menanam sayur. Walaupun kat belakang rumah, walaupun kecil-kecilan, lama-lama dia akan jadi membesar lah. Oleh kerana TKPM Hulu Yam ni adalah tanah yang bersesuaian untuk bayam hijau dan bayam merah. So di sini mereka utamakan pengeluaran bayam merah dan bayam hijau. Kualiti yang baik, premium, daun yang lebar, cantik. Biarpun bekerja di bawah terik matahari, semangatnya tidak pernah putus untuk terus menjadi petani moden yang berjaya dalam penanaman sayur bayam. Bermula dengan 6 kotak bekas polistrin kira-kira 6 tahun lalu, Wan Ahmad Nizam Wan Kazam, 39 tahun, kini memiliki lebih 600 bekas tanaman pelbagai jenis sayuran. Asalnya dulu hantar sayur ke pasar-pasar. Kemudian tengok kotak terbuang macam tu je. Tak ada orang kata kegunaan. So saya cuba ambil kotak tu dan cuba tanam kat rumah, bermula dengan 3 kotak. Mula 3 kotak saya bermula dengan tanaman sawi dan salad. Kemudian bila tanam tu tengok dia menjadi. Bila menjadi tu, itu yang saya tambah sedikit. Sekarang dah sampai dalam dekat hampir 600 kotak.
Pada masa kini, sayur bayam Brazil antara tanaman yang mendapat sambutan ramai. Selain khasiatnya yang luar biasa, ia juga mudah ditanam dan boleh dijadikan lanskap halaman rumah. Bayam Brazil ni satu tanaman yang cukup senang ditanam. Kita hanya perlu cocok ke tanah, dia dah mudah hidup dan mudah merimbun. Satu lagi tanaman yang boleh kita jadikan sebagai landscape hiasan. Menggunakan sepenuhnya bahan organik iaitu mendapan sisa buah kelapa sawit menjadikan sayur bayam Brazil tumbuh segar dan cantik. Dia memang orang kata dalam masa 2 minggu tu dia dah cukup matang untuk dituai. Rasa puas hati tu. Rasa puas hati bila lihat tanaman yang kita sendiri tanam membuahkan hasil. Petani ini mampu meraih pendapatan sehingga RM4,000 sebulan hasil jualan sayur-sayuran organik yang ditanam di sekeliling rumah keluarganya di Felda Jengke 12. Makcik beli ya? Saya jual ya. Benda ni boleh dijadikan sebagai sampingan dia. Boleh buat menambah pendapatan keluarga, meringankan beban, orang kata perbelanjaan rumah, perbelanjaan dapur. Berbekalkan kreativiti dan usaha, apa sahaja mampu dilakukan meskipun sekadar menanam sayuran di laman rumah. Sayur bayam juga tinggi protein dan turut membantu sistem pencernaan. Selain sedap dimakan begitu sahaja, ia juga boleh dipelbagaikan dengan menu menarik, terutama kepada kanak-kanak yang kurang gemar memakan sayur. Sebenarnya sayur-sayuran ni memang penting, tapi buat budak ni dia memang payah sikit nak suka makan, tidak? So biasanya saya akan masukkan sayur dalam menu-menu biar diorang tak nampak. Salah satunya bayam ni saya akan masukkan dalam mi kuning. Saya ambil jus dia ataupun saya cincang masukkan dalam mi untuk jadikan mi bayam. Boleh juga buat pastry dan kadang-kadang buat kuih kodok ke apa ke memang bubur bayam ataupun carrot. Nabisha memvariasikan penggunaan sayur bayam di dalam menu harian bagi memberi nutrisi yang seimbang untuk seisi keluarga. Baginya, kreativiti perlu ada bagi setiap ibu dalam memastikan anak-anak mempunyai cukup khasiat di dalam makanan harian. Biasanya kita akan explain benda yang betul. Kita akan cakap, ni mi bayam, mi sayur, bagus. Kalau letak sayur selai-selai, memang diorang tak makan. So, kita buat macam ni untuk bagi diorang senang makan. Tak ada rasa sangat bayam tu. Mi sama je proses dia. Kita guna tepung gandum, kita guna air abu dan kita guna jus bayam ataupun bayam cincang. Itu depends. Setengah budak dia tak suka bau bayam yang kuat, so kita cincang dia. Kalau yang biasa, yang memang tak kisah dengan bau sayur, kita akan ambil jus bayam lah. Selain mi bayam, Nabisha juga membuat karipap menggunakan sayur bayam. Kulit pastry karipap itu dicampurkan bersama sayur bayam bagi menambah perisa di dalam makanan. Bagi saya memang sangat penting makanan yang sihat. Lagi-lagi yang kita buat kat rumah sebab dia kurang garam, tak ada MSG. Dan kita tahu kebersihan sangat-sangat penting untuk pembesaran anak dan juga untuk keluarga sendiri. Memberikan yang terbaik menjadi kepuasan buat usahawan yang berniaga daripada rumah ini. Dia yakin ada pelbagai cara untuk menggalakkan anak-anak dan keluarga menikmati khasiat sayur bayam. Kini, menu makanan sihat sering menjadi pilihan setiap individu yang ingin tampil bertenaga dan cantik. Di Cafe The Berg, Kuala Lumpur, menyediakan seleksi pilihan makanan sihat berasaskan sayur bayam adalah hidangan utamanya. Di The Berg, kami mengutamakan makanan-makanan yang lebih kepada healthy food or clean eating yang melebihkan kepada sayur-sayuran di setiap hidangan yang kami sediakan. Sayur-sayurnya contohnya salad, cendawan, bayam hijau. Dalam memastikan pemakanan harian kekal seimbang dan sihat, Shikin memilih menu-menu yang ringkas tetapi penuh khasiat dan zat kepada pelanggan yang datang. Bagi saya, makanan seimbang ni sangat penting, terutama sayur-sayur. Contohnya sayur bayam.
kerana ia penuh dengan zat besi, contohnya dan mineral, vitamin B1, vitamin B2 dan tinggi dengan fiber yang mana ianya penting bila kita makan untuk kita punya sistem pencernaan dalam badan dan penghadaman. Antara menu yang mudah adalah salad bayam. Meskipun nampak ringkas, namun ia mengandungi gizi yang diperlukan untuk rutin seharian. Salah satu menu yang popular kami adalah Big Breakfast. Big Breakfast ni penuh dengan nutrien-nutrien dan khasiat. And we also put sayur bayam hijau dalam tu. Pilihan makanan yang betul memberi impak kepada aktiviti harian serta kondisi badan. Pengambilan sayur-sayuran seperti sayur bayam secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan stamina diri. Bila kita jaga kesihatan dalaman, dia akan nampak kecantikan tu akan terselah daripada nutrisi yang kita telah makan. Sayur-sayuran hijau memainkan peranan penting dalam ruji makanan harian. Selain cara penanaman yang mudah dan menghasilkan pulangan tinggi, kandungan khasiatnya dapat membantu meningkatkan kesihatan secara dalaman dan juga luaran. Gula kabung antara pilihan pemanis semula jadi yang mempunyai kandungan khasiat tersendiri selain rasanya yang berbeza. Maka, tidak hairanlah ia sering menjadi pilihan sebagai manisan tambahan dalam makanan mahupun minuman. Endon Sehot, 63 tahun, wanita warga emas ini mengusahakan gula kabung di Kampung Peruang Rau, Pahang. Yang betul-betul usahanya rasa baru 5-6 tahun ni lah. Sebab dulu bukan dia tak buat macam ni, sikit-sikit gitu je. Duduk kampung kan, atuk dulu buat juga petayuk sampai lain ni anak pula. Bagi anak kelima daripada 8 beradik, Suhairi Abdul Rafa, 37 tahun, dia ditugaskan untuk mengutip air nira daripada pohon kabung di sekitar rumahnya hampir setiap pagi. Sebelum ni saya kerja Kuala Lumpur, balik ke kampung jugalah sebabnya tak boleh cari makan di Kuala Lumpur. Kerja sendirilah, tak terkongkong. Kita bos, kita kuli, senang cerita lah. Boleh juga kita tolong mak kita, itu je lah. Yang saya ambil sekarang ni ada 8 pokok je. Tapi kalau ikut perluasan dia, memang banyak lah kan. Tapi tak mampulah kita nak buat semua. Pukul 8 pagi sekali, petang pukul 4 sekali. Untuk 8 pokok tu 50 liter. Ikut pada keadaan air. Kalau air tu banyak-banyak lah. Dalam anak beradik dia 3 lelaki je seorang je. Dia ambil, dia tinggal je makcik dah buat. Dia membungkus pun tak pandai, membuat pun tak pandai. Dia ambil saja je. Air nira terhasil daripada tangkai atau tandan pohon kabung. Menurut Suhairi, sekiranya tidak dijadikan gula, air nira juga sedap jika diminum begitu sahaja. Jumlah tadahan air nira yang diambil tidak bergantung kepada cuaca semasa. Tengok kadar, kalau banyak air, lambatlah. Kalau banyak sikit tu cepatlah. Kalau banyak, sampai 5 jam. Kalau banyak betul tu sampai 2 kali buat. Kita masuk dulu kawah. Tak boleh simpan, tak boleh dia jadi masak. Dia benda ni ke rezeki. Usaha gitulah. Kalau tak dapat, tak ambil juga. Tak dapat, ambil juga. Baru ni 2 bulan langsung tak ada. Tak buat langsung. Proses menghasilkan gula kabung memakan masa yang agak lama daripada proses awal sehingga menjadi likat. Air nira perlu dibiarkan masak sehingga menjadi buih dan apabila kelihatan likat, ia harus sentiasa dikacau agar gula tidak melekat dan hangit. Dia campur tu tak ada apa, hanya cuma akor. Masa kita menaduh tu je. Orang bekas dia menaduh tu. Tak ada campur lah, masuk je lah. Masuk sampai jadi pati dia tinggal. Kalau kita tak beku tu dia tak lekat pada kerek tu. Ada tak jadi, dia tak mukerah. Sekawah mengandungi 50 liter air nira mampu menghasilkan 30 bungkus gula kabung. Menurut Endon, manisan tradisi ini lebih sedap dihasilkan menggunakan dapur kayu dan kemudian dibalut menggunakan daun kabung yang dikeringkan. Acuan tu buat pada buluh.
Kita beli pada orang lupa. Kalau masa nak menangis pada papat, dia tu dalam 10 minit, 15 minit boleh tangis dah. Tapi biasa makcik bungka malah sebab dia sejuk sikit je. Lagi elok kalau orang sini dia letak atas para, ketok dan kotak tu atas para api tu. Biasa orang masa ni dah peti ada, masuk dalam peti je lah dah. Setiap kali memasak gula kabung, pasti jualannya habis dalam masa 1 hari. Dia tidak perlu keluar berniaga untuk menjual gula kabung. Sebaliknya, pelanggan akan terus ke rumahnya membeli secara langsung. Macam-macam boleh buat. Doden, nasi maning, buah melaka, buah dok bonda, macam-macam boleh buat. Pemanis semula jadi seperti gula kabung sentiasa melengkapi hidangan manisan tradisional. Penghasilannya amat digalakkan untuk penggunaan seharian. Selain dapat mengekalkan rasa makanan, secara tidak langsung dapat memperkenalkan kepada generasi muda kemanisan dan keenakan gula kabung ini. Bila mancing kat sini, selalu memang dapat lah. Tak ada tangan kosong lah kalau balik tu. Dia masih halus lagi, masih kecil lagi. Sebab kita nak dapat benih yang banyak. Antara faktor yang kita perlu jaga adalah kualiti udang tersebutlah. Sejauh mana kita tarik udang dalam bakul. Harga dia berpatutan, so saiz udang dia pun macam besar. Udang galah atau lebih dikenali sebagai jenggot kini menjadi kegilaan dalam kalangan pemancing di Malaysia. Kaum wanita antara yang turut menggilainya. Selain isi tebal dan rasa yang enak, saiznya yang besar juga memberi keterjaan kepada kaki pancing di kolam pancing Winfa ini. Untuk pembekalan udang galah, kita akan kontak supplier yang membela udang galah daripada kolam-kolam bela untuk penghantaran. Basically, kita akan order 3 kali hingga ke 4 kali seminggu. Seri mendapat sambutan yang menggalakkan, mereka harus menyediakan kolam transit udang untuk dibalas sementara agar bekalan tidak terputus. Kalau musim tu musim cuti sekolah atau public holiday, kita akan buat pembekalan yang lebih seperti 40 kilo. Semasa proses penghantaran, kebanyakan udang-udang ini akan berada dalam keadaan lemah. Justru, udang akan direhatkan di kolam transit selama 3 hari sebelum dipindahkan ke kolam pancing. Ini bagi memastikan udang sentiasa segar dan masih dalam keadaan baik. Setiap hari, suami saya dan pekerjanya akan masuk ke dalam kolam staging untuk mengasingkan udang-udang yang lemah untuk dikuarantinkan untuk proses salin kulit. Pemilik kolam juga harus sentiasa peka mengesan udang yang sakit atau lemah agar tidak mati diserang udang yang lain. Setiap 1 jam, udang terdiri daripada pelbagai saiz ini akan dilepaskan mengikut jumlah pemancing. Bagi menambah tarikan, ganjaran akan diberikan jika berjaya menangkap udang yang bertanda. Kita memang suka mancing. So, nak mancing dia macam kita boleh relax, santai, lepak sambil lepak, dia seronok. Saya puas hati bila mancing kat sini. Selalu memang dapat lah. Tak ada tangan kosong lah kalau balik tu. Memang sukalah dengan udang kan. Macam-macam boleh masak. Mengenakan bayaran sebanyak RM20 sejam, kolam yang terletak di hulu langan ini pasti memberi kepuasan buat pelanggan. Setiap spesies udang mempunyai habitat yang berlainan, antaranya udang kara air tawar. Di jeram lobster, peternakan udang kara masih dilakukan di dalam kolam tanah. Mempermudahkan lagi kerja-kerja kita. Contohnya kalau dalam tanah tu kita banyakkan dari segi proses pembesaran. Pembesaran kerana 2 dalam 1 lah. Di samping dia membiak secara sendiri. Setiap pagi, pukat akan ditarik untuk mencari udang kara yang sudah matang atau sudah mencapai saiz yang diperlukan. Di atas ni adalah kita banyak kepada staging untuk sale, untuk jualan. Mana kita bawa daripada atas ke bawah sana naik atas kita kelaskan dia. 4 inci, 5 inci, 6 inci, bergantung pada permintaan. Mempunyai warna hijau kebiru-biruan, udang kari ini menjadi menu eksotik di restoran makanan laut. Disebabkan udang kari ini hidup di air tawar, potensi hidrogen atau pH air harus dititik beratkan. Kalau pagi tu akan cek kualiti air lah sebab
Kualiti air itu penting kalau untuk ternakan ni kan. Sebab kalau kualiti air turun, akan mati juga lobster tu. So, sangat pentinglah untuk lobster tu. Udang kara yang mempunyai telur harus diasingkan di bekas perlainan bagi proses penetasan dan penuaian benih anak udang kara yang baru. Kalau untuk peringkat awal tu tak bolehlah sangat pisahkan sebab dia masih halus lagi, masih kecil lagi. Sebab kita nak dapat benih yang banyak. Kalau kita kacau dia, mungkin kita akan mati. Kalau untuk setengah penetasan, dia tak boleh bising. Udang yang masih kecil akan dilepaskan ke habitat asal untuk membiak. Menjadi ternakan udang kara terbesar di Selangor, harga yang ditawarkan juga serendah RM79.90 hingga ke RM109.90 sekilogram mengikut saiz. Udang mempunyai keenakan rasa yang tersendiri. King Trizai Celup Tepung yang terletak di pantai penaik Terengganu ini pasti menjadi tempat persinggahan pencinta makanan laut. Paling famous kat sini udang celup tepung lah. Banyak permintaan lah kat sini. Saya menjual ikut saiz lah. 30 ekor RM10, 10 ekor RM10. Mula membuka restoran sejak 7 tahun lalu dan mempunyai 2 cawangan berdekatan, Zainab akui pelanggannya akan bertambah terutama ketika musim cuti. Bila cuti-cuti sekolah yang panjang, saya yakinnya dalam 200 kilo tu habis terjual lah. Seri mendapat bekalan hasil laut daripada nelayan tempatan, dia turut mengambil bekalan udang di ladang ternakan yang terletak tidak jauh daripada restorannya. Udang tu berkualiti tinggi lah, sihat, comel. Jadi bila customer saya makan, dia pun puas hati lah. Udang tu segar, fresh dari ladang lah. Harga dia berpatutan, so saiz udang dia pun macam besar. Isi dia tu memang fresh. Kita try makan dengan apa ni pecicah dia tu pun ngam, sedap. Terletak di Setiu Terengganu, ladang ternakan udang aquakultur seluas 1,000 hektar ini diusahakan oleh Blue Archipelago Berhad yang juga merupakan anak syarikat Khazanah Nasional Berhad. Beroperasi sejak tahun 2011, ladang ini menempatkan sebanyak 263 kolam udang. Ia mempunyai jadual pemakanan teratur mengikut umur udang yang telah ditetapkan. Kita guna manual feeding. Manual feeding ni adalah blind feeding yang sudah kita rekod setiap hari pemakanannya. Jadi daripada DOC 1 sampai DOC yang ke-25, makanan kita bagi berperingkat. Bagi udang yang sudah mencapai tempoh umur 25 hari dan ke atas, proses memberi makan akan dilakukan secara automatik mengikut kiraan tertentu. Sama seperti ternakan udang yang lain, kualiti air kolam harus dijaga dan dipantau setiap hari agar udang bebas daripada penyakit. Kita buat sampling tu untuk menentukan peratusan kulit lembut udang tu dan lain-lain masalah kualiti lah. Sekiranya peratusan kulit lembut tu melebihi 10% daripada yang kita tetapkan, kita kena postpone lah untuk harvest kolam tu dan kita akan tukar ke kolam lain untuk sampling lagi sekali kolam lain lah. Analisis pertama akan dilakukan ke atas udang yang baru berusia 20 hari dan analisis kedua dilakukan ketika usia udang menjangkau 60 hari. Analisis WMAU ni, kita akan ambil pelbagai bahagian di bahagian udang tu dan kita akan cek di bawah mikroskop. Sebagai contohnya, kita akan ambil bahagian hepato, bahagian uropod, peleopod dan insang udang tersebut. Yang ini kita boleh tengok di normal ya. Kalau yang tidak normal, dia akan shrink, adanya akan mengecut ke sini. Kolam udang yang sudah mencapai 80 ke 100 hari akan dituai dan proses ini akan dilakukan pada waktu malam bagi mengekalkan kesegaran udang. Baiklah, sekarang sudah menunjukkan jam 2 pagi dan aktiviti menarik pukat udang sedang dijalankan. Memandangkan kawasan udang ini agak luas, jadi ia akan memakan masa selama 2 ke 3 jam sebelum udang-udang ini akan pindahkan ke darat sepenuhnya. Proses yang dilakukan sebelum tim kita start harvest, kita akan reducekan air terlebih dahulu. Antara faktor yang kita perlu jaga adalah kualiti udang tersebutlah. Sejauh mana kita tarik udang dan dalam baku dan kuantiti udang dalam tubs yang kita isi inilah. Proses memindahkan udang ini harus dilakukan dengan cepat bagi menjaga kualiti udang. Penggunaan ais kering juga digunakan bagi mengekalkan kesegaran dan warna udang putih ini.
Setelah selesai proses menuai, udang tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin khas untuk diasingkan mengikut grade dan saiz. Average pengeluaran setiap kolam adalah pada kadar 4 tan dan rekod tertinggi yang ladang ni catatkan pengeluaran per kolam adalah 14 tan satu kolam. Sentiasa menitik beratkan kualiti dan kesegaran udang, proses pembukusan juga harus dilakukan secara praktikal dan sistematik agar udang tahan lebih lama. Keenakan rasa pelbagai jenis udang ternyata membangkitkan selera. Jika dahulunya makanan laut ini cukup terkenal dengan pilihan sajian VVIP, kini sesiapa sahaja boleh menikmatinya dengan harga berpatutan. Dengan permintaan yang tinggi, perniagaan udang ternak yang terdiri daripada pelbagai spesies ini pasti memberi pulangan yang lumayan. Sulaman adalah tata rias kreatif yang dihasilkan menggunakan tangan ataupun mesin. Ia seperti aksesori penting dalam pemakaian ketika perkahwinan dan perayaan. Selain masih indah dipandang, kini sulaman masih diteruskan demi pengetahuan generasi akan datang. Siti Nur Zakiah Muhammad Zinuddin, 29 tahun, mula menghargai seni tangan ini dengan menghasilkan sulam benang sejak 3 tahun lalu. Zakiah start share dekat Instagram, mula ada permintaan. Kebanyakan hasil-hasil yang Zakiah buat pun design-design yang diorang minta. Kadang-kadang kita sendiri tak banyak idea. Jadi bila diorang request tu, kita pun challenge. Jadi kita improve sikit-sikit. Bagi meramaikan lagi pengusaha sulaman, suri rumah ini turut menganjurkan kelas sulaman benang kepada mereka yang berminat. Basic sebenarnya ada 10 jenis. Mudah aja kalau kita tahu cara-cara dia. Running stitch itu memang basic. Back stitch, split stitch, chain stitch, woven, wheel, rose. Kebanyakan ni yang Zakiah ajar ni floral lah. Daripada tu pun boleh buat another design. Selain pada hiasan dinding, Zakiah turut menghias sulaman benang pada pakaian kanak-kanak dan kasut. Kena sketch dulu, baru kita akan sulam. Kerja kita akan lebih kemas lah. Zakiah sulam dekat baju, tudung, kasut, lapik meja. Yang ada fabric lah basically. Menurut Zakiah, tidak semua benang sesuai untuk sulaman. Benang harus yang berkualiti berdasarkan permukaan yang hendak disulam. Hasil yang Zakiah buat macam 3 tahun gantung, warna dia tak fade sebab kita guna benang yang berkualiti. Kalau dekat baju, kita akan pilih, kita akan check dululah. Kita letak bawah air, kita try basuh sebab ada certain benang yang colour dia akan luntur kan. Ataupun kita pilih warna yang soft so dia tak luntur lah. Bukan sahaja untuk mencari kepuasan diri, malah suri rumah ini semakin aktif menghasilkan sulaman benang untuk dijadikan pendapatan sampingan. Untuk nyulam ni kita kena sabar sebab walaupun kecil kadang-kadang design dia, proses dia tu lama untuk siapkan satu kelopak bunga kan. Memang minat, berjam menjahit pun tak apa, boleh. Dia macam addiktif. Selagi tak siap, kita akan tu somehow sabar tu memang kita pun tak perasan yang kita bersabar duduk menjahit. Kita selagi tak siap, kita akan teruskan. Selain sulaman benang, sulaman ribbon turut mencuri perhatian. Suzana Mustafa, 49 tahun, antara guru sulaman ribbon yang bertanggungjawab mengajar golongan suri rumah menghasilkan karya kreatif ini. Saya dah berpengalaman selama 18 tahun khusus dalam sulaman ribbon, tapi dia sebenarnya bermula pada hobi. Kemudian bila kita ada share berkenaan dengan jahitan sulaman ribbon di internet, pihak publisher utusan dia menawarkan saya buat buku lah. So daripada situ saya dah buat sebanyak 5 buah buku berkenaan dengan sulaman ribbon. Kemudian pihak kementerian start panggil saya untuk buat program keusahawanan wanita khusus dalam penghasilan produk sulaman ribbon. First kali minat. So kalau dia tidak ada minat, saya rasa tak bolehlah dia nak hasilkan produk sulaman yang cantik. Pemilihan bahan-bahan asas adalah penting untuk menghasilkan sulaman yang cantik dan berkualiti.
Kita perlu ada jarum lah. Sebab ribbon ni dia banyak saiz kan. Dia ada saiz macam 1 inci, setengah inci, 1/4 inci. Sebab bila kita nak jahit tak sakit tangan. Biasa kain yang kita gunakan untuk sulaman ribbon tu dia mesti tekstur dia kasar. Tapi ribbon dia ada jenis dia. Kita ada macam cotton ribbon, ribbon silk, ribbon satin. Kita ada ribbon organza. Kita guna satin ribbon, dia boleh mudah lah kita nak sulam. Organza pun boleh. Tapi kalau cotton dia tebal sikit atau velvet ribbon dia tebal, dia tak boleh kita nak sulam atas kain. Sulaman ribbon kebiasaannya dihias pada beg, sarung cushion, baju pengantin dan juga aksesori perhiasan diri. Bila kami masuk pasal nak jual produk tu, semua buat perbandingan. Oh, ni macam sulaman ribbon China, ni macam sulaman ribbon Indonesia, Vietnam dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau diteliti, setiap penghasilan produk tu saya dah search dulu pattern dia. Saya memang tak nak duplicate. Teknik lipatan ribbon tu lain dan sebagainya. Jadi benda tu memang tidak akan sama. Mana yang customer yang betul-betul tengok amati, dia boleh tahu. Sebab kelainan first kali pattern memang tidak akan sama. Kemudian teknik atau formula sukatan ribbon tu, kalau kita nak buat bunga ribbon tu, kita ada ukuran dia lah. Walaupun kini dapat dilihat kebanjiran pelbagai produk sulaman daripada luar negara, wanita ini tetap berbangga dengan sulaman seni tempatan. Saya utamakan kualiti penggunaan ribbon. Kalau kita tengok sulaman ribbon China, ribbon dia mudah mereput, macam meregang. Cara sulaman ribbon dia itulah, dia macam tidak ada macam satu komposisi kedudukan bunga yang menarik. Biasanya saya akan menekankan dari segi pattern, kemudian segi penggunaan warna. Warna pun penting sebab dalam sulaman ribbon ni tidak boleh terlalu banyak, lebih daripada 5 warna. So jadi macam penggunaan warna tu kita akan senadarkan dia lah sekali dengan warna sarung cushion dan warna untuk bunga ribbon juga. Sulaman yang kemas adalah penting bagi mengekalkan corak dan bentuk sulaman pada produk. Banyak orang tak nak beli sebab dia kata susah nak jaga kan. Tapi sebenarnya yang penting kualiti ribbon. Kalau kita penggunaan ribbon kita tu yang berkualiti, so dia akan kekal tahan lama. Yang kedua, teknik jahitan. Pastikan dia padat dan kemas. So bila kemas, you masuk mesin basuh pun, cuci bunga tu dia tidak akan tertanggal. Jahitan tu penting dan kualiti ribbon tu pun penting. Sulaman klasik seperti sulaman kerawang masih menjadi hiasan pada busana Raja Sehari. Seorang lagi pencinta seni jahit sulam, Rohana Damanhuri, 38 tahun. Dia kerap menerima tempahan sulaman kerawang menjelang musim perayaan. Bakat dan idea adalah gabungan penting untuk mengilhamkan sulaman yang indah pada pakaian. Mula-mula untuk menghasilkan satu baju sulam kerawang, permulaan dia kena lukis dulu di atas kertas tekap menggunakan karbon di atas baju. Selalunya akak lukis sendirilah. Kadang-kadang customer bagi design. Lepas tu mulalah proses untuk buat sulam dan kerawang. Ikut permintaan lah. Ada yang nak kerawang, ada yang nak sulam sahaja, ada nak sulam dan manik. Penting sekali material kain dia. Kalau boleh, kain untuk sulam tu tak boleh kain yang bergetah, tak boleh terlalu nipis sangat, chiffon ke apa, sebab takut pecah kan. Wanita berasal dari Teluk Intan Perak ini percaya bahawa penggemar sulaman kerawang masih ada dan tidak rugi bagi sesiapa yang mahu mempelajarinya. Mula-mula tu tak minat sangat kan sebab guna mesin pun tak pandai. Dekat butik tu ada 2-3-4 orang sulam. Lepas tu ada kakak tu yang syorkan lah. Dia cakap macam sulam ni dia tak putus lah permintaan. Harga mengikut ketebalan sulam kerawang tu. Kecekapan Rohana mengendalikan mesin sulaman ini adalah penting untuk menghasilkan sulaman yang cantik dan berkualiti. Lakaran bunga-bungaan sering diaplikasi pada hujung lengan dan kaki baju. Selain dekat baju, jubah, tudung, telekung. Tapi kebanyakan di baju lah. Kalau sepasang baju, kalau tangan dengan bawah, sulam kerawang dalam 2 hari siap lah. Yang lama pasti mempunyai nilai estetika yang tidak dapat diganti. Tidak mahu Khazanah Seni Negara lapuk di telan zaman, Pusat Kemahiran Wanita Kelantan Kota Baru mengambil inisiatif memberi tunjuk ajar kepada mereka yang memerlukan kemahiran seni ini. Golongan pelajar yang belajar membuat sulaman ini kita terbuka kepada golongan armalah iaitu ibu tunggal, anak-anak yatim, golongan asnaf, belia wanis dan OKU. Antara aktiviti yang dilakukan di Pusat Sulaman Wanita Kelantan ialah bengkel sulaman, bengkel kelas jahitan kreatif, jahitan ekspres, kulinari, kelas tutorial jahitan.
Pusat kemahiran ini telah pun mempunyai 88 pelajar wanita terlatih semenjak ditubuhkan. Masa tu saya duduk asrama, jadi ustaz saya suruh saya belajar sulam lah. Jadi saya pun masa tu berminat untuk belajar menjahit sulam. Kemahiran sulam, dia belajar satu persatu. Mula-mula kain tudung dulu, lepas tu baju kain pasang, lepas tu kain semayang. Last tu akan ada combo lah. Kekurangan diri bukanlah ukuran untuk mereka terus berpeluk tubuh. Malah kelebihan bakat dan semangat mendorong mereka untuk lebih tekun mempelajari ilmu sulaman. Jenis-jenis sulaman kerawan jaring, kerawan kacang, kerawan labah-labah dan kerawan tangga. Perkara yang penting dalam menghasilkan sulaman, kemahiran tangan dalam mengayak sulaman. Motif bunga-bunga, corak yang menarik serta bersesuaian dengan masyarakat setempat lah. Serta kita mengutamakan ketelitian dan kekemasan. Bukan sekadar hobi, malah kemahiran seni sulam ini mampu menjana pendapatan jika melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Paling mudah atas kain tudung lah. Paling susah tu sebabnya ada kerawai kain semaya. Kalau kain tudung tu paling cepat 3 minggu lah. Kalau kain pasir tu ada sebulan. Kalau ada kerawai mungkin lebih lagi. Produk-produk yang berasaskan sulaman kerawan, kain sembayang, baju kebaya, baju kurung tradisional, alas dulang, tudung bawah, sarung bantal dan sapu tangan. Sulam benang, sulaman ribbon dan sulaman kerawang masing-masing masih teguh dengan keunikan tersendiri. Variasi sulaman Malaysia tetap juara di hati penggemarnya. Walau sejauh mana pun peredaran masa, hasil seni ini wajar diteruskan demi warisan akan datang. Memasak adalah rutin harian dan sudah pastinya bahan kisar diperlukan sebagai pelengkap dalam masakan. Cepat dan mudah menjadi cetusan idea buat Fariza Muhammad Kazal mengusahakan produk kisar seperti cili kering, cili api, bawang merah, bawang putih dan halia. As Kitchen Heroes, benda tu sebenarnya kegunaan harian. Satu yang paling membantu orang lain lah, membantu orang yang memang jenis nak memasak tapi dia orang running out of time. Kebanyakannya memang berkejaya, jaranglah suri rumah. Sebenarnya kita dalam membuat bisnes, tapi bisnes online yang kita tak komersial secara production sendiri. Lepas belajar memang tak pernah kerja pun. Kerja sekejap, lepas tu rasa macam tak bolehlah kerja. Day to day kita nakkan something yang ada improvement. Dan benda ni kita perlukan repeater sebenarnya every day. So bila kita cari, kita fikir, kita come up with one solution. Kita produce bahan kisar instant. Kita ada 10 bahan utama, penambahan 2 sambal instant dan kita mungkin akan ada penambahan daripada sehari ke sehari lah. Secara purata, Fariza 37 tahun menghasilkan 80 bungkus pelbagai bahan kisar setiap hari mengikut tempahan pelanggan. Kopek, kulit, apa semua kita buat malam. Sebab siang tu memang kita peruntukkan untuk blend, packaging dan delivery sahaja. Sebab kopek-kopek ni ambil masa. Setiap hari kita akan tengok order. Apa yang ada order, so kita just guna apa yang kita ada dekat dalam stok. Sebab kita tak boleh simpan ready stock untuk fresh dan untuk kita maintain ketahanan dekat customer. Kita bagi tahu customer 3 minggu. Maknanya diorang punya fikiran 3 minggu daripada tarikh diorang terima. Kalau kita dah simpan stok seminggu kat rumah, benda tu akan jadi ketahanan dia 2 minggu je. Padahal sebenarnya kita bagi tahu customer 3 minggu. That's why diorang kena dapat benda yang kita buat pada hari penghantaran tu. Kesegaran produk menjadi keutamaan demi kepuasan pelanggan. Kita memang tak ada guna campuran pengawet apa-apa. Sebab customer pun memang ramai yang cakap, ada campuran pengawet tak? Bila kita cakap tak ada, baru dia orang suka. Paling-paling pun kita letak garam sikit lah. Selalu order awal-awal minggu kurang sikit. Dan tengah-tengah minggu towards ke weekend tu, Rabu, Khamis, Jumaat tu, time tu banyak bahan kisar instant ni. Dia orang jimat masa. Tak payah nak numbuk apa benda semua. Kita punya ziplock. Ziplock tu kalau dia orang zipkan balik elok-elok, boleh simpan dalam sampai masa 3 minggu. Ada separuh dia orang frozen kan. Lebih daripada 3 minggu pun boleh simpan. Sebab kita bawang ni semua ni, dia tak pakai banyak pun hari-hari. Pemegang sarjana pengurusan pejabat ini lebih gemar berniaga sendiri daripada makan gaji. Berniaga membuatkan dia lebih menghargai kehidupan dan berasa susah dan senang mencari rezeki.
bisnes ni dia ada ketika kita jatuh. Kita cuma boleh berusaha, redha dan balik pada semua pada Allah. Rezeki dekat tangan dia. Modal. Apa-apa pun mesti modal. Kita kena ada at least 6 month modal pusingnya. Bila kita tak ada modal, kita tak ada kekuatan, drop dengan mental drop, kita punya physical drop, semuanya memang hancur lah. Itulah jadinya bisnes lingkup, bisnes tutup. Sebab ada kekuatan, family semua, then everything will be fine. Usahanya tidak akan terhenti setakat itu sahaja. Dia sentiasa mahu memikirkan inovasi makanan untuk kesinambungan industri tempatan. 2020 kita nak produce paste macam asam pedas, masak hitam. Kita nak cari ingredient yang paling sesuai dan cara yang paling sesuai untuk kita hasilkan paste tanpa menggunakan bahan pengawet.